Walaupun berbagai bangsa, kita perlulah ingat bahawa kita semua adalah lahir daripada satu pasangan manusia, iaitu Nabi Allah, Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam, para manusia pertama dunia. Sebelum penciptaannya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dunia dan makhluk-makhluk lain seperti haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Allah juga telah menciptakan para malaikat daripada cahaya dan jin daripada api. Lalu manusia yakni Nabi Adam diciptakan daripada tanah dengan hakikat penciptaannya daripada unsur kasif, unsur syafaf dan juga unsur nuranium. Pada awal penciptaan manusia, malaikat bertanya kepada Allah, apakah tujuannya menciptakan manusia sebagai khalifah? Perkara ini ada diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada para malaikat dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui." Selepas Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, termasuklah ketua para malaikat yang ketika itu dikenali sebagai Azazil. Sujud hormat ini adalah perkara yang ghaib, di mana kita tidak tahu bagaimanakah bentuk pergerakan para malaikat yang sebenarnya. Kerana itu, adalah baik untuk kita tidak membayangkan di dalam fikiran kita. Namun begitu, yang pasti ianya bukanlah bentuk sujud menyembah, kerana hanya Allah lah yang layak disembah. Kesemua malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam kecuali Azazil yang enggan sujud hormat. Hal ini kerana Azazil telah jatuh ke dalam maksiat kibir, yakni membesar-besarkan diri sendiri dan menyangka bahawa dirinya adalah lebih mulia kerana dia diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah. Sedikit penerangan tentang maksiat kibir yang lebih sering disebut sebagai perasaan takabur. Seseorang tidak menjadi takabur secara tiba-tiba. Ianya adalah berperingkat-peringkat, seperti mana yang diperjelaskan oleh para ulama. Sebelum menjadi takabur, seseorang akan bermula dengan ujub, kemudian jika ujub tidak dirawat, akan menjadi riak, dan jika masih tidak dirawat, dia akan terjerumus kepada takabur. Secara ringkas, ujub ialah perasaan tertipu yang mengagungkan apa-apa kelebihan yang seseorang lihat kepada dirinya tanpa perlu bercerita kepada orang lain. Manakala riak pula ialah peringkat apabila perasaan ujub tadi diterjemahkan dalam bentuk perbuatan untuk tujuan menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Selanjutnya, riak yang tidak dirawat tadi akan menjadi takabur, yakni membesar-besarkan diri sendiri hingga menidakkan kebenaran sebagaimana yang telah terjadi kepada Azazil. Sambungan kisahnya, kerana Azazil enggan sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah murka terhadap Azazil dan dia dilaknat Allah. Lantas namanya bertukar kepada Iblis dan Iblis dihalau daripada syurga. Lalu Iblis meminta kepada Allah untuk memberinya hayat sehingga ke hari kiamat dan dia bersumpah untuk menyesatkan umat manusia sehingga ke hari kiamat. Lalu Allah yang Maha Agung memakbulkan permintaan Iblis ini. Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Adam alaihissalam, yakni Siti Hawa alaihissalam, yang diciptakan daripada tulang rusuknya Nabi Adam. Perkara ini ada diriwayatkan di dalam hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nasihatilah para wanita kerana wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok daripada tulang rusuk itu adalah pangkalnya. Jika kamu cuba untuk meluruskannya, maka ia akan patah. Namun bila mana kamu biarkan ia, maka ia akan tetap bengkok. Untuk itu, nasihatilah para wanita." Hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu daripada Allah dan dia hidup bersama-sama Siti Hawa alaihissalam di dalam syurga Allah dengan satu syarat, iaitu untuk tidak menghampiri sebatang pokok yang dikenali sebagai pokok khuldi. Namun begitu, Iblis membuat perancangan yang teliti untuk memasuki kembali syurga Allah bagi menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis melaksanakan rancangannya dengan teliti sehingga akhirnya mereka bukan lagi hanya mendekati tetapi sampai memakan buahnya dari pohon khuldi. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudiannya mendapat kemurkaan daripada Allah sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 19 hingga 22, di mana Allah berfirman dalam ayat 19, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini,
Selepas kejadian itu, Allah murka dengan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam, lalu menjatuhkan mereka ke bumi. Nabi Adam berdoa meminta taubatnya diterima selama 300 tahun lamanya. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 23, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi." Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diutuskan kepada masyarakat Babylon, tepatnya di zaman pemerintahan Raja Namrud, yakni beberapa generasi selepas kejadian banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di awal hidup baginda, iaitu ketika Nabi Ibrahim berada di dalam kandungan ibunya, Raja Namrud mendapat mimpi di mana seorang budak lelaki mengambil mahkotanya dan menghempaskan ia di lantai. Namrud memanggil tukang ramal untuk meramalkan erti mimpinya dan diramalkan bahwa akan lahir seorang budak lelaki dari kerajaannya yang apabila besar akan menggugat pemerintahannya. Lalu, Namrud memerintahkan untuk menangkap semua wanita mengandung untuk ditahan sehingga melahirkan, dan jika anak yang dilahirkan adalah lelaki, maka akan dibunuh anak itu, dan jika anak itu adalah perempuan, anak itu akan dilepaskan. Kerana itu, emak Nabi Ibrahim bersama-sama suaminya Azar menyorok di dalam gua untuk melahirkan anak mereka kerana khawatir anaknya seorang lelaki. Selepas lahirnya Ibrahim alaihissalam, baginda ditinggalkan di gua dan dilawat oleh ibu bapanya secara berkala bagi merahsiakan kewujudan baginda. Ketika itu, baginda mendapat mukjizatnya yang pertama, iaitu madu keluar daripada jari jemarinya untuk diminum baginda semasa di dalam gua. Setelah baginda muda remaja, baginda kembali ke kota Babylon untuk tinggal bersama ayahnya. Baginda disuruh untuk menjual patung-patung berhala binaan ayahnya. Namun begitu, baginda bingung dan keliru akan perbuatan masyarakat Babylon yang menyembah berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa, sedangkan berhala itu sendiri dibina oleh manusia. Lalu, melalui wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim diberitahu bahawa Allah lah yang menciptakan alam yang luas ini. Kemudian apabila malam, Nabi Ibrahim melihat bintang yang bercahaya dan berkata sendirian, bagaimana kalau itu Tuhan? Namun bintang itu hilang dan baginda menidakkan sangkaan itu. Kemudian baginda melihat bulan dan berkata sendirian, bagaimana kalau itu Tuhan? Namun, apabila pagi tiba, bulan menghilang dan baginda berkata sendirian, bahawa bulan bukanlah Tuhannya. Kemudian terbitnya matahari dan baginda berkata sendirian, bagaimana kalau ini Tuhan kerana ia lebih besar berbanding bulan dan bintang? Namun, apabila matahari terbenam, baginda melalui wahyu daripada Allah berkata sendirian bahawa matahari juga bukannya Tuhan. Akhirnya, wahyu dari Allah mengajarkan Nabi Ibrahim bahawa sesuatu yang tampak bukanlah Tuhan, kerana Tuhan tidak akan pernah hilang. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia mengenal Allah sebagai Tuhan mereka dan menjalankan kerja dakwah sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah. Kisah ini ada diabadikan di dalam surah Al-An'am ayat 74 hingga 78, di mana Allah menceritakan kisah turunnya wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk mengenal Tuhannya yang Maha Esa. Peristiwa Nabi Ibrahim berkata sendirian ini adalah pernyataan akal baginda untuk menyokong wahyu yang telah diberikan kepadanya. Hal ini kerana baginda menggunakan akal sebagai seorang manusia untuk memahami wahyu yang diutuskan kepadanya dan baginda tidaklah mencipta teori kewujudan Allah dengan meneka-neka keberadaan Allah melalui berfikir tentang bulan, bintang dan matahari. Sebaliknya, baginda berlaku sedemikian kerana baginda sedang memahamkan wahyu. Dan akal manusia tidak dapat mencapai kebenaran tentang Allah melainkan diberitahu melalui wahyu. Lanjutan kisahnya, sebelum baginda memerangi kesyirikan di Babylon, baginda ingin memperkukuhkan keimanannya, lalu baginda memohon kepada Allah untuk menunjukkan kepada baginda bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan baginda untuk menangkap 4 ekor burung dan memotong burung-burung itu menjadi kepingan dan letakkan kepada 4 bukit yang berjauhan. Setelah dilakukan apa yang diisyaratkan Allah, baginda diperintahkan untuk memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah,
Keempat-empat burung itu terbang hinggap di hadapan Ibrahim alaihissalam tanpa sebarang cacat celah, seperti yang diriwayatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Akhir kata, Nabi Ibrahim merupakan salah seorang nabi yang banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, dan kerana itu banyak lagi bahagian hidupnya yang wajar kita dalami. Tahukah anda alat tulis, yakni pen dan kertas, adalah berasal daripada ciptaan Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah seorang nabi yang tidak dikenali ceritanya, tetapi terkenal dengan zikirnya. Antara zikir Nabi Idris yang diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah apabila baginda menjahit pakaian, baginda akan menyebut Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah pada setiap sulaman sehinggalah habis sulaman terakhir pakaian tersebut. Nama penuh Nabi Idris alaihissalam adalah Akhnuh bin Yarid bin Mahlil bin Qainan bin Anos bin Sith bin Adam alaihissalam. Para ulama mengatakan bahawa nama panggilannya Idris adalah berasal daripada perkataan Arab, iaitu darasa, yang bererti belajar. Hal ini kerana baginda suka belajar mengenai suhuf-suhuf yang diturunkan terdahulunya, iaitu suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Sith dan juga suhuf yang diturunkan kepada baginda. Pada zamannya Nabi Idris, teknologi manusia telah maju dengan sangat tinggi, sehingga mempunyai 188 buah kota yang tinggi dan mewah. Para ulama mengatakan kota paling kecil dinamakan Ar-Ruha dan umat manusia ketika itu menggunakan sebanyak 72 bahasa. Oleh kerana sifat baginda yang suka belajar, baginda mewujudkan satu alat untuk merekod maklumat, yakni pena. Pena yang dicipta baginda merupakan asas kepada alat-alat tulis yang kita gunakan sehingga kini. Kisah wafatnya Nabi Idris di langit keempat merupakan kisah baginda yang paling terkenal. Rasulullah menceritakan di mana Nabi Idris ada berkawan baik dengan seorang malaikat dan pada suatu hari baginda bertanyakan kepada malaikat itu, bolehkah dia bersiar-siar di langit? Malaikat tersebut bersetuju untuk membawa baginda bersiar-siar dan membawa baginda bersama-samanya naik ke langit. Nabi Idris menaiki langit pertama hingga ke langit yang keempat, di mana malaikat tersebut dihentikan oleh malaikat Israel, yakni malaikat maut. Israel bertanyakan kepada malaikat itu siapakah yang dibawanya itu, dan malaikat itu memberitahu bahawa yang dibawanya adalah Idris alaihissalam. Dengan serta-merta, malaikat maut berkata Subhanalladzi khalaq, yang bermaksud Maha Suci Allah yang mentadbir alam ini. Lalu Israel menceritakan bahawa dia berada di langit keempat kerana mendapat arahan daripada Allah untuk mencabut nyawanya Idris alaihissalam di situ. Namun sedang dia berada di dalam kekeliruan tentang bagaimana dia mahu mencabut nyawa seorang manusia di langit, sedangkan tempat tinggalnya di bumi, muncul Nabi Idris dibawa oleh seorang malaikat. Israel mencabut nyawanya Idris alaihissalam dengan nama Allah di langit yang keempat, dan tinggallah Idris di langit yang keempat sebagaimana yang disebut di dalam surah Maryam ayat 56 dan 57, di mana Allah menyebut di dalam ayat 57 iaitu, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik butang like dan subscribe. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya di ruang komen.